Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال الشيخ عبد الصمد الفلنباني رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Bermula sifat yang wajib pada hak segala rasul itu ialah 3 perkara. Alhamdulillah para hadirin semua, kita sambung lagi muzakarah kita Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falembani. Kita masih lagi dalam babul awwalu fi bayani aqidati ahli sunnati wal jamaati. Bab yang pertama pada menyatakan pegangan simpulan kepercayaan bagi kelompok ahli sunnah wal jamaah, iaitu firqatun najiyah. Firqah yang berjaya dalam agama ni ialah ahli sunnah wal jamaah. Baik. Jadi kita kena pegang betul-betul sungguhlah. Pegang sungguhlah hati kita tu, putus yakin. Kerana kalau kita tak pegang dengan putus yakin, tak ingat masalah-masalah yang dibahas dalam ilmu akidah, itulah yang menyebabkan kita tu tergelosor, tergelincir masuk ke dalam ajaran-ajaran sesat. Ajaran-ajaran sesat. Sebab tu kalau ada yang kata dengar tok guru mengajar sifat 20 tak mutu pergi makan cendol, berat orang tu cakap begitu tu. Tu buat apa? Kalau pergi makan cendol tak mengaji tauhid, lepas tu nak pergi lagu mana kita akidah? Dia dah boleh ikut Rasul Melayu dulu tu sebab apa? Sebab jahil, tak ngaji. Kalau ngaji kat reti selalu dah ada. Bila mengaji sifat 20 ni, Tok Guru akan menyata Rasul-Rasul ni ialah tiap-tiap manusia laki-laki.
Tu insanun zakarun hurrun. Lah manusia laki-laki yang merdeka, yang diberi wahyu oleh Allah Ta'ala. Kemudian umira bitablighi, diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat. Fahuwa rasulun, maka itu ialah rasul. Adapun nabi lam yu'mar bitabligh, tidak diperintah untuk menyampaikan wahyu syariat. Siapa juga, tapi siapa kata aku ialah nabi. Itu ya. Adapun syariat rasul. Maka tiap-tiap nabi belum tentu rasul, tiap-tiap rasul tentu nabi. Kalau kita mengaji dalam ilmu akidah sifat 20 ni pasti berjumpa benda ni. Tiap-tiap nabi belum tentu rasul, tiap-tiap rasul tentu nabi. Maka kerana itulah Al-Quran ni ijaznya. Allah tidak kata dalam Quran, "Wa ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khatamal mursalin." Tuhan tak kata gitu. Tuhan kata kena, "Wa ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Tengok Quran. Tuhan kata tidaklah Nabi Muhammad tu ialah bapa bagi laki-laki di kalangan kamu. Maknanya bukan orang-orang biasa, tidak. Macam pok mak tu, pok leh ni, pok dolah tu, jangan. Walakin Rasulullah, akan tetapi Nabi Muhammad tu ialah utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup bagi sekalian para nabi. Tengok. Bila Tuhan kata penutup bagi sekalian para nabi, maka tak boleh nak mengaku dah dia tu nabi. Apa tak lagi rasul. Tiba-tiba waktu jahil tu ni kan, dia kata, saya tak mengaku nabi, saya mengaku rasul ya. Pas jawab ke dia, ada ke rasul bukan nabi? Tak ada. Tiap-tiap rasul pasti nabi. Tiap-tiap nabi belum tentu rasul, ada. Sebab tu kalau Tuhan kata wa khatamal mursali, maka sah-sah saja, boleh-boleh saja. Kemudian daripada Nabi Muhammad ada yang mengaku saya nabi, tapi saya bukan rasul. Sah dari segi ilmu, sah. Sebab apa? Ada je nabi bukan rasul. Tapi bila Tuhan kata wa khataman nabiyyin, penutup bagi sekalian nabi, jangan kata nak mengaku rasul, mengaku nabi pun tak boleh. Apatah lagi mengaku rasul, saya rasul, tapi bukan nabi. Alolah, jahil tu pak kata belakang tak dahi. Tapi sejahil sebodoh tu pun ada mengikut, tahu tak? Tu nak ajak teruk tak teruk. Tu fardu ain tak lepas. Tu tengok. Allah, pak kalau kita tak mengaji, tak tahu. Orang hak lara orang mengaji ilmu tauhid ni tak tahu nak suruh umat menjadi guana, tak tahu. Hak tak mengaji tauhid tu boleh ikut ajaran sesat tu. Mau cerita dah kan, di kota Damansara tu dulu ada Syekh Tariq Syekh Syekh ni panggil kata ni, Syekh tarekat. Seorang hamba Allah ni dia ikut Syekh tu. Tak suklah. Syekh tu tak pakai serban, tak pakai jubah, pakai luar pendek itu, t-shirt itu ya, duduk kedai kopi mai beda, duduk mai di sokok relax. Tapi orang minat tu ni wali ni. Apa? Oh tak kenal dia. Pakai seluar pendek itu macam orang petopek. Tapi cakap ketuhanan ni 7 martabat, berapa jenis martabat boleh cerita belaka. Jadi ada pengikut ramai. Artis pun ramai ikut. Tu nak ayat weh. Jadi hamba Allah ni bila habis duit puluh-puluh ribu tu barulah nyesal, baru sedar. Kata ketika mana dia ikut Syekh ni, dia tanya Syekh, kata, "Ya Syekh, kenapa Syekh tak semaya?" Tengok. Apa Syekh tak semaya? Lalu Syekh dia ni, Syekh tarekat sesat ni lah. Dia tak letak nama tarekat sesat. Kalau letak tarekat sesat, siapa nak ikut? Dia guna nama hak comel-comel lah, hak muktabak, tapi dia tidak muktabak. Murtabak apa? Dia jawabkan nama dia. Dia
Terus bermula semua, bermula juga apa kita lama juga lah punya ayatnya. Bermula sembahyang itu senaman jasmanimu. Jasadmu itu makanan ulat di dalam kuburmu. Adapun yang bangkit bertemu dengan Tuhanmu hanyalah rohmu. Maka sibukkanlah dirimu menyucikan rohanimu. Ayat. Kemah gitu dah. Kemah lah bagi orang bodoh. Bagi orang mengaji sifat 20 boleh tapas situ selalu. Mu ni nak jangan nak jadi seh fardu ain tak lepas. Kafir bukan. Kafir ke etika tu. Yang bangkit bertemu dengan Tuhanmu hanyalah rohmu tu kufur etika lagu tu. Kalau ngaji dalam ilmu tauhid sifat 20 ni disebut dalam kitab-kitab. Bisalasatin kafaral falasifatul ida. Idza ankaruha wa hiyal musbattah. Ilmun bi juz'iyyin wa hudutsu awalimi wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah. Tengok. Ulama ahli sunnah wal jamaah asyairah wal maturidiyah kita sebut bisalasatin kafaral falasifatul ida. Dengan sebab 3 perkara ulama ahlus sunnah wal jamaah mengkafirkan puak falasifah, bukan kerana lainnya. Kenapa 3 perkara tu dikafirkan puak falasifah? Ahlus sunnah kafirkan falasifah. Falasifah kufur dengan sebab 3 perkara. Sebab apa? Idh ankaruha wahyal musbattah. Karena engkar mereka itu akan 3 perkara tadi. Padahal 3 perkara itu sabit dengan dilalah qat'iyah, yaqiniyah daripada Quran dan Sunnah. Apa 3 perkara? Ilmun bijuz'iyyin, ilmu Allah Ta'ala dengan secara detail. Falasifah kata Allah ilmunya hanya tahu dengan secara umum saja, kulli saja, tidak mengetahui dengan secara juz'i. Macam mana contoh? Allah Ta'ala tahu tak pasir di pantai? Tahu. Berapa butir pasir yang ada di pantai? Kata falsafah Allah tak tahu. Allah bodoh, Allah jahil, tak tahu berapa butir pasir. Kafir dia. Nah, kita orang ahli sunnah wal jamaah, Allah tahu dengan secara detail, kulli dan juz'i. Allah tahu pasir, tahu. Berapa butir pasir pun Allah Maha mengetahui. Okey? Maka kafir falasifah. Wa hudutsu awalim, baharu alam. Falasifah kata bikidamil alam. Alam ni qadim. Bukan Allah yang menjadi. Cuma Allah ada, alam ni tikam tu automatik ada. Nah, dengan atas jalan illah atau tabiat tu panjang perbahasa tu. Tu. Barangkali ada dah saya sentuh masa dalam perbahasan sifat kudrat dan iradah. Kalau tak silap, kalau ingat-ingat tak ingat sudah lah, tak ada masalah. Itu ni. Cuma ayat tu. Jadi falasifah kata alam ni bukan baharu, qadim bin naw, kafir mereka. Wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah. Kita akan dihimpun oleh Allah bangkit balik di sangkakala yang kedua dengan jasad wa kanat maitah, padahal sebelumnya kita ialah mayyit, bangkai. Wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah. Falasifah kata dah, kita hanya dibangkit dengan roh sahaja. Jasad makanan ulat dalam kubur, hacu lebu. Tengok kafir tak tu? Kafir. Jadi kalau orang ni dia mengaji sifat 20 betul, nadah sungguh, tekung belajar, ingat tiap-tiap perbahasan dalam ilmu tauhid ni. Kalau ada jumpa syekh lagu ni, dia nak ikut? Tak lah. Apa punya syekh ini fardu ain pun tak lepas. Ni ikut falsafah kafir ni. Yang bangkit bertemu dengan Tuhanmu hanyalah rohmu. Tengok falsafah kata. Kita dah yang bangkit bertemu dengan Tuhan kita nanti roh dan jasad. Roh dengan jasad. Tengok. Tu contoh. Tiba-tiba mari ustaz dia kata kalau ada tu guru mengajar sifat 20, ustaz untuk pergi pakai cendol. Berat benar. Nak suruh apa? Nak suruh beranak sesak ramai lagi lah. Gitu. Dia ni. Kalau tiba-tiba dia kata kalau tuan-tuan dengar,
Ada tok guru baca ngajar. Hari ni kita nak belajar apa? Tuan-tuan sekalian, kaunuhu qadiman. Start motor lagi, pergi makan cendol, pergi pasar malam. Oh, siapa dia ngajar kaunuhu qadiman? Mana ada kaunuhu qadiman? Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu sami'an basiran mutakalliman. Mana ada kaunuhu qadiman? Nampaknya dia sendiri pun tak faham ilmu sifat 20, tapi tiba-tiba dia nak lawan. Pelik orang ni. Ada makhluk lagu ni. Ustaz juga dia panggil. Nah, payah katakan dah. Apa duk ngaji? Allah ada, lawan-lawan tak ada. Allah sedia-sedia, lawan-lawan baru. Oh. Ia ingat lawan tu terjemuh daripada Arab dengan makna qatil atau darib, bertumbuk, gocoh, mukul. Nah, tu makna lawan. Barangkali dia faham lagu tu kok macam lembu tu, dia berlawan sama-sama dia ni, bade menanduk mu aku tanduk, mu tanduk aku tandukmu. Gitu dia faham lawan. Bukan lawan terjemuh daripada Arab dengan makna gocoh tu, sparring tu bukan. Lawan tu terjemuh daripada Arab did wa didduhu. Nah, di apa di? Hak tak boleh beripu sekali. Ada, tak boleh beripu sekali kan? Tak ada. Bila kita kata Allah mesti ada, maka tak ada Allah tentu tidak. Sepak tu gitu ngaji. Bukan mengaji Allah ada, lawan-lawan tak ada. Tak ada pula dah tu. Ya, pelik. Dia mengaji dengan siapa jadi bodoh lagu tu semua dah. Dia tak faham, lepas tu dia nak marah orang. Ngaji. Nah, ngaji dulu ya faham. Itu lagu tu. Baik, habis. Itu bahagian ngepek sebab siapa video dalam WhatsApp tak? Ada ustaz. Tu lagu tu, jawab lagu tu yalah. Hari ininya kita nak masuk tentang kisim yang kedua, kismus tsani dalam perbahasan ilmu tauhid. Dari selibuh ilmu tauhid ini ada 3. Kismul awal ataupun bahagian yang pertama dalam perbahasan ilmu akidah, ilmu tauhid ialah bahasan tentang ilahiyat atau uluhiyat, rububiyat. Dia panggil ketuhanan. Kita selesai dah. Dengan secara mudah-mudah, kita ni bukan sebenarnya kitab tauhid. Kita ni sebenarnya kitab tasawuf. Tapi Syekh Abdul Somad dia masuk sikit tauhid depan, tak ada hal lah. Setuh sikit-sikit gitulah. Nah, kalau kita nak mendalami lagi, kena mengaji kitab khusus perbahasannya tentang ilmu akidah. Nah, kemudian kisim yang kedua, nah, silibus yang kedua dipanggil. Nah, atau bab yang kedua, bahagian yang kedua dalam perbahasan ilmu akidah ni ialah nubuwat atau nabawiyat atau risalah, kenabian atau kerasulan. Ini kita nak masuk bahagian yang kedua. Tinggal lagi yang ketiga nantinya ialah kismus salis atau kisim yang terakhirnya ialah ghaibiyat. Dia panggil khabariyat, dia panggil sam'iyat pun dia panggil. Panggil ghaibiyat perkara-perkara gaib. Kenapa? Perkara tu perkara hak tak nampak dengan mata kepala. Nah, mana perkara hak tak nampak mata kepala? Benda hak lepas dah. Cerita nabi-nabi dulu, cerita perang gapo, cerita tu ada, cerita gapo zaman di alam arwah dulu gapo. Itu semua tu nabi mari cerita. Kita tak boleh nak reka sendiri. Nah, tak nak reka-reka pandai-pandai kita tak boleh. Nah, ada perkara-perkara hak lagi akal. Nah, alamatus saah, asyratus saah, tanda-tanda kiamat. Kiamat ni ada sughra, ada kubra. Nah, kiamat kecil, kiamat besar. Nah, tentang hal ehwal apa yaumil akhirah, dengan mahsyarnya, nah, dengan mizannya, dengan siratnya, dengan kalali pada mizan, pada siratnya, dengan nerakanya, dengan syurganya. Itu semua tu yang panggil ghaibiyah atau dipanggil sam'iyah. Kenapa? Perkara tu didengar daripada nabi semata-mata. Nah, atau khabariyah kerana benda tu dikhabarkan daripada Allah dan Rasul. Tidak boleh kita reka-reka sendiri. Nah, itu. Baik. Lalu kata Syekh Abdul Somad Falimbani, bermula sifat yang wajib, mana sifat yang mesti pada hak segala rasul. Sifat ni mesti ada pada diri orang hak jadi rasul. Nah, jago mana nak jadi rasul? Tak boleh nak usaha tu . Nah, ini jawatan hak
murni pilihan Allah Ta'ala. Innallaha astafa minal malaikati wa rusulan wa minan nas. Allah Ta'ala sendiri milih siapa di kalangan hamba-Nya malaikat dan manusia nak jadi utusan dia. Tak boleh kita ni usaha nak jadi rasul, tak boleh. Nah, lama orang tanya kenapa ni kuat sangat mengaji, kuat sangat semaya, baca Quran. Kata saya cita-cita nak jadi rasul, tak ada. Tak boleh. Nah, bukan bagai boleh cita-cita begitu. Nah, tu ni pilihan Allah Ta'ala semata-mata. Itu dah. Tu jawatan rasul. Jadi siapa-siapa hok jadi rasul, sifat ni mesti ada di dia. Mesti ada. Berapa perkara sifat hak mesti ada? 3 perkara. 3 perkara ni menjalani di atas pendapat Asy'ariyah. Kata Asy'ariyah ni ulama-ulama yang mengikut bagi Imam Abil Hasan Al-Asy'ari. Itu. Kalau Maturidiyah, nah, Maturidiyah ni mana ulama-ulama yang mengikut bagi Imam Abi Mansur Al-Maturidi. Nah, dah. Sifat-sifat yang mesti ada pada rasul ni, silap ni tukar jadi. Nah, yang 3 ni mengikut Maturidi. Tukar. Itu ni tukar. Sorry, salah tadi. Nah, kata 3 sifat yang mesti pada hak rasul ni ialah mengikut jalanan Maturidiyah. Tu betul balik. Saya buai-buai ada kepala tu tadi. Salah tu. Bila salah kena ayat salah lah. Tak boleh kita nak gahar juga dengan salah begitu. Ngajar ni kena tanggungjawab. Lama salah pun pakai yo tak saya tarik balik. Mana boleh lagu tu. Nah, bila orang kata salah ni ustaz, ya ke? Hak betul lagu mana? Begini. Oh ya, silap hamba. Nanti hamba baiki balik baru betul orang takut ke Tuhan. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Betul orang takut Tuhan tu ulama. Kalau jenis tak takut, kawan mengaji lagu ni, kawan tak kira lah lagu ni. Padahal jelas-jelas ada salah, tak boleh lah lagu tu. Nah, tu kena tarik jelah. Nah, bukan hadis Nabi, kita kena kata bukan hadis Nabi. Nah, kata-kata ulama nanti ni contoh atau fadilat ni tak kena, kita kena ayat betul balik. Hamba doa ayat itu fadilat kalau semaya sunat tasbih ni habis segala dosa dengan makhluk pun Tuhan apa tu tak betul tu tuan-tuan. Hamba salah hari tu. Hak betulnya fadilat semaya sunat tasbih ni kalau kita semaya lillahi ta'ala semati Tuhan apa 6 jenis 7 jenis dosa. Mana? Dosa besar, dosa kecil. Nah, dosa dulu, dosa kedia, dosa awal, dosa akhir, dosa terang-terangan, dosa sembunyi-sembunyi, dosa sengaja, dosa tak sengaja. Hak tu. Adapun dengan makhluk kita kena pergi minta maaf dia, tak ada dengan semaya tasbih gitu boh. Alamu pakai duk semai tasbih, curi-curi barang orang, ngopak-ngopak orang, katok orang, sepak orang, nah, rogo anak orang ke apa, lepas tu beres maya sunat tasbih ketak-ketak sikit wuduk tu. Gogo dah dosanya. Jangan lagu tu bah. Dak sungguh ada orang pahal lagu tu. Selepas dengar hak salah tu ada orang pahal lagu tu. Sehingga bila kita betul balik, barulah Allah mujur tak royak. Kita dah ingat mati-mati betul dah gitu. Sedap lega dah kita. Kita banyak dosa dengan orang. Kita pakai sembahyang tasbih lah. Canggih. Lepas tu lagu mana ustaz nak minta maaf dosa dengan manusia? Kena minta maaf dia. Jumpa dengan dia. Istihlal, minta halal kalau barang kita ambil. Kalau dia minta ganti, kita ganti. Nah, kalau dia tak minta ganti, ya halal, alhamdulillah. Kalau bahasa jenis muru'ah ke marwah, kita minta maaf dengan dia. Saya ngopak awak gapo gitu gini atas jalan umum, kata jalan khusus tu khilaf ulama lah. Nah, kalau dia tu dapat lagi kita jumpa. Kalau tak jumpa dah, tahu duk mana. Cari rata riti hujung bumi ni cari pak kutub utara kutub selatan tak jumpa. Hilang daripada radar map location. Lepas tu lagu mana? Tak ada cara ke? Jangan kata tak ada cara. Mung je tak mengajinya. Pamula duk geger ni. Caranya Imam Ghazali ajar dah lagi tak Minhajul Abidin tu. Nah, kita buatlah amal-amal kebajikan apa-apa, sedekah ke, baca Quran ke gapo, niat hadiah kepada orang yang kita buat dosa tadi. Nah, ya Allah pahala ni kalau ada aku minta mu sapalah kau budak si pulai ni aku banyak buat dosa dengan dia, mudah-mudahan akhirat esok dia apalah kesalahan aku. Tu bahkan dalam kitabnya Minhajul Abidin mereka lagi sebut kan
Mudah-mudahan Allah Ta'ala tahu kita benar niat nak taubat sungguh dengan dosa makhluk, tapi makhluk tu tak ada dah, hilang dari radar dah. Akhirat esok orang yang kita buat salah tu Tuhan tunjuk kata ni amalanmu, pahalamu. Terkejut dia, banyak sangat ni Tuhan pahala. Mari di mana ni? Aku semaya pun bobo cukup 5 waktu. Kadang-kadang kodok dah. Mana banyak sangat pahala? Pahala banyak ni, mu ingat tak dulu ada orang buat kerja salah kamu, orang buat zalim kamu, dia nak minta maaf, mu tak ada dah, mu mati, kamu lari jauh pergi ke mana, kau cari tak berjumpa, maka tiap-tiap hari dia buat amal kebajikan, dia minta aku sapa kamu, aku sapa kamu. Oh, kalau begitu kat aku maaf lah dosa dia, mujurnya dia beri pahala Allah. Lagu tu hak diajar oleh ulama dalam kitab-kitabnya. Mungkin semaya tasbih retak air wuduk kat habis lah. Mudah buat dosa dengan makhluk ni. Sebab tu Tok Guru Hamba besar almarhum Tok Guru Hamba Tok Guru Haji Abdul Hamid bin Haji Saleh qaddasallahu sirrahu. Dia kata kalau kita nak buat dosa ni, nah, kena mikir. Bapa kena mikir. Neraka duduk depan. Fama asbarahum 'alan nar. Apa yang mu boleh tahan dengan neraka Tuhan? Mu tak boleh tahan dengan neraka Tuhan. Neraka dunia ni pun kita nak, neraka api dunia ni kita tak boleh nak tahan dah. Terahlah buka malam ni terah buka dapur, pergi duduk tunggu atas tu. Buka api dapur tu, selok kain duduk. Rasa tak terbakar papai punggung tu, memang kemak tu. Tapi tu baru api dunia yang baru tu. Nah, neraka fama asbarahum 'alan nar. Tapi kata Tok Guru Hambanya, kalau dosa dengan Tuhan kita kena mikir sekali. Sebaliknya dosa dengan makhluk Tuhan kita kena mikir 2 kali. Apa? Tuhan ni kana ghaffaro. Tuhan ni kalau kita taubat sungguh, dia Maha Pengampun. Bukan pengampun, Maha amat pengampun. Itu itu Tuhan. Tapi makhluk Tuhan, payah basah wah. Payah basah. Mungkin jemaah dalam mulutnya, maaf aku mengopak kamu jubur tonggek lah gini. Dia mulut. Entah apa-apa saya maaf dalam hati. Nathan ni jahat sangat Nathan ni, ngumpat raga Nathan. Maka makhluk Tuhan jangan payah. Beringat-beringat kita kalau buat dosa dengan makhluk. Itu habis. Jadi 3 perkara ni mengikut Maturidiyah. Kalau Asy'ariyah 4. 4 siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Kalau Maturidiyah 3. Jadi kalau nak ingatnya sipik gini, mudah. Kalau Asy'ariyah dalam membilang sifat-sifat ketuhanan, sifat-sifat ketuhanan dengan secara tafsili satu persatu, itu sikit, mana 13. Tapi sifat kerasulan banyak 4 tadi. Itu. Tapi Maturidiyah terbalik. Sifat ketuhanan banyak 20. Tapi sifat kerasulan 3. Gitu. Kalau nak ingat sipir dia mudah. Tu gitu dah. Mana 3 perkara tu, 3 sifat. Pertama daripada 3-nya sidqun. Apa sidqun? Terjemah daripada Arab sidqun artinya benar. Gapo makna benar? Benar-benar ni gapo? Arti benar ni ialah mutabaqatu khabarihi lil waqi'i. Muafakat, kena khabarannya dengan realiti yang berlaku. Lagu tu. Tu panggil benar. Ada sini. Tu dia panggil benar. Adapun kalau orang panggil khabar dia tu tidak muafakat, tidak berbetulan, tidak kena dengan realiti, itu dia panggil dusta. Lawan bagi benar. Contoh, ada orang ceramah, dia kata, tuan-tuan, lembu-lembu ni sejenis kenderaan beroda 4 pakai steering guna minyak petrol. Tengok, tu khabar apa dah? Khabar. Lembu-lembu ni ialah sejenis kenderaan beroda 4
pakai steering guna minyak petrol. Itu khabar dia. Agak-agak orang hok kenal hakikat lembu, hakikat kata gapo kau kata. Ya kan angguk. Ya setuju. Betul itu, ikutlah nak cara gapo. Ikutlah kita telai belaka. Gitu ke? Orang hok kenal lembu ya kata gapo orang hok cakap gitu. Tu jelas gitu. Bodoh ustaz ni. Bodoh apa ni? Confident lebih nata ni. Ni lembu-lembu ni tuan-tuan, puan-puan, sejenis kenderaan beroda 4 pakai steering guna minyak petrol tuan-tuan. Hok tak tahu. Masya-Allah. Ya kemah ustaz ni mengajar steering. Hok bodoh sama dengan dia. Tu kata kemah lah mengenapa confident. Tapi kalau hok kenal lembu, duduk belakang tu dah. Bodoh tadi. Lembu jenis kenderaan kok ana pula. Lembu ni menata kaki pak bertebuh pakai rupuk atas badan. Tu auto lembu, dah? Tengok. Jadi khabar dia tadi tu tidak kena dengan realiti hak sebenar lembu. Orang panggil gapo cakap? Dusta. Tu dusta. Dah. Tu panggil dusta. Jadi kalau hak benar lagu mana? Tuan, puan. Lembu ni ialah sejenis binatang berkaki 4, bertebung atas badan, makan rupuk. Betul tak? Kalau kita sungguh lembu gitu tak? Kaki 4, bertebung. Nah, duduk atas badan makan rupuk. Betul tak? Ya sungguh ni lembu. Tu orang panggil benar. Apa? Mutabaqatu khabarihi lil waqi'. Kena khabar dia, cerita dia tu dengan realiti yang berlaku. Maka para nabi, para rasul tu khabar dia gitu. Gapo gitu? Kena sungguh dengan hakikat anda. Tu. Maka sebab tu khabar rasul ni tak ada boleh diihtimal dusta. Khabar Allah, khabar rasul ma la yahtamilu sidq wal kadhib. Tidak boleh diihtimal. Ihtimal ni ditanggung. Boleh jadi benar, boleh jadi dusta. Tak. Lepas tu khabar Allah, khabar rasul benar semata-mata, tidak boleh ditanggung benar atau dusta. Adapun selain daripada Allah Rasul, khabar artinya ma yahtamilu sidq wal kadhib. Boleh jadi benar, boleh jadi dusta. Contoh saya, walaupun bersokok, berserban, berjanggut, nak kata ni, subah besar, nak kata ni, pulah pula sebah atas tekak, kau gapo sugi kiri kanan atas telinga, apa kemah ni celok pula, nak. Tapi saya bukan rasul ni. Bila saya bercakap, tuan-tuan yang mulia, kata ni, di depan saudara kita ni sedang berlaku kebakaran besar, sangat-sangat besar. Sepanjang kita tu khabar, betul tak? Cerita keluar daripada mulut saya. Tuan-tuan sebagai mustami'in, pendengar, apa hak patut kena buat? Ngangurlah ke? Ya, betul. Allah gitu. Allah, setujulah ke? Allah ya Allah gitu kah? Tak. Khabar daripada mulut saya ni boleh jadi betul, boleh jadi betul, ada sungguh kebakaran, boleh jadi, boleh dipelawak, nipu, boleh jadi, tak ada kebakaran saja. Nak khianat. Nak nipu orang apa macam tu dah. Lepas tu nak boleh kata benar dusta tadi tu lagu mana nak isbat dia? Dalil. Ni dalil. Gapo dalil? Ma yumkinu yutawassalu bi sahihin nazari bihi ila matlubi khabari. Itu panggil dalil. Kau dia ustaz kata. Kalau ni boleh minta dalil. Dalil mana dalil ustaz? Tanya je dalil ke apa dalil? Dalil di ma yumkinu yutawassalu bi sahihin nazari bihi ila matlubi khabari. Kalau yang mungkin dapat dengan betul tilik pada perkara tersebut menyampaikan kepada benda yang dituntut pada khabar, itu dipanggil dalil. Bila saya kata ada kebakaran berlaku, maka tuan-tuan yang mempunyai sifatun mayustadillu bih, dia panggil kriteria orang yang layak untuk berinteraksi dengan dalil. Dalil apakah ada kebakaran di depan surau kita ni? Dalilnya mesti asap. Betul tak? Tuan-tuan pergi tapuk tengok, tak asap besar betul sungguh ni. Maka asap tu dalil. Api yang ada di depan surau tu dia panggil madlul. Hak dalam kepala otak kita, dilalah dia panggil, reti. Kebakaran berlaku ni.
Gitu deh. Tu. Tiba-tibanya hok buta kita juga. Ni. Hok buta pun kita juga. Saya pun nak tahu juga dalil ni. Ada kedak ni. Dia pun kita. Tak ada apa yang kata gelak ah. Nak kata kan? Nak kata kan? Awak buta kata buta kan marah. Samalah dengan orang kata tak ada dalil pun. Oh, bukan tak ada dalil. Awak tu bodoh. Lagu tu tu. Dia kata ngaji apa fiqh? Rukun 13, qauli fi'li qalbi. Pertama, niat mesti muqaranah. Al-qasdu syai' muqtarinan bi awwali fi'lihi. Mana qala Allah qala Rasul? Tak ada pun. Tak ada dalil ni. Bukan tak ada dalil. Tu bodoh. Macam tadi lah. Orang buta je kita juga tengok. Tak ada apa gelak ni. Tak ada asap, tak ada bakar apa pun ya. Mana ada? Loh, tu tak ada kriteria orang yang layak untuk berinteraksi dengan dalil buta. Kita buat gapo? Taklid je lah. Orang kata ada kebakaran kat. Taklid siapa? Taklid orang hak tahu. Dia pun boleh tengok ke? Kau boleh tengok. Dia menampak dah asap tu. Nampak sungguh. Oh, ada kebakaran sungguh. Ya, kau ikut demo. Takut masuklah api mana susah. Lagu tu. Itu contoh kiasal lah tu. Kalau peheh. Kalau dah benar agak buat rubik lah contoh lagu mana. Tak peheh pakai soda dia je. Tu. Nak azan dulu kau kena? Nak azan dulu? Jalan terus. Jalan terus tak apa. Ya kalau dah azan kan tu pula tu nak naik pula kat lambat pula sudah. Baik. Tu tiba-tiba hak celek ni. Hak ada kriteria mayus tadi lebih. Kita tengok tak ada asap. Tak ada gapo. Jangan kata asap api jerebu budak. Bersih, cerah molek. Maka kita isbat apa khabar tadi? Dusta. Hak tadi nampak asap, khabarnya jadi benar. Gitu. Barulah kita boleh sapa orang. Tuan-tuan, ada kebakaran di belakang ni. Saya tengok sendiri ada asap. Ustaz hak cerita, tapi saya pergi tengok betul sungguh. Baru kita sapa orang. Jangan asal dengar ustaz kita tuan-tuan yang mulia di belakang ni ada kebakaran besar. Kita pun pakai wayak habis korang gagak-gagak sebutir kapung ada kebakaran besar. Tengok-tengok tak ada. Maka betul benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami'a. Cukup orang itu boleh digelarkan pendusta apabila dia sapa belaka ke orang gapo hak dia dengar. Jangan. Dia duk sapa belaka ke orang. Cerita habis ke orang. Go tu go ni gapo ni. Oh tak perlulah duk cerita ke orang. Tu Syekh Qadir Jalani kau mari semaya sini, Nabi kau mari semaya Yaqazah. Tak cerita. Orang lain hok tengok, orang budak tak tahu. Tiba-tiba kita nak pergi sapa orang pasal apa? Kau kita nak suruh dipanggil pendusta. Nabi kata tu, bukan apa kata tu. Hadis sahih Muslim tu. Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Kafa bil mar'i kadziban. Cukup orang tu boleh dipanggil pendusta. Bila? Bila dia sampaikan apa sahaja yang dia dengar daripada orang lain. Jangan. Tu lagu tu dah. Tu kalau payah tak payah sudah. Tu habis itu. Maka khabar Allah khabar Rasul tak ada lagu tu dah. Bila Allah Rasul khabar pasti benar semata-mata. Yakin, wajib. Kenapa? Karena mereka bersifat dengan sidqun. Apa sidqun? Artinya benar. Apa makna benar? Yani mutabaqatu khabarihi lil waqi'i. Muafakat. Kena khabar dia tu dengan realiti yang berlaku sungguh. Tu. Jadi mesti para rasul, para nabi itu benar, tentu tidak dusta. Selalulah maksud. Dalam ni tak cerita ni pakabila terus. Kedua amanah artinya kepercayaan, ketiga tabligh. Jadi hamba kena hurai sikit.
tak keduk pakai bila gini supaya budak pasti dalam ngaji lagu tu. Kita kelas-kelas universiti ni tak boleh mengaji cara budak pasti duk bila saja gitu, tak kerti berapa sekarang dah. Jadi bila kita i'tikad kemah para nabi, para rasul mesti benar. Apa benar? Kena khabar mereka dengan realiti. Mutabaqatu khabarihi lil waqi'i. Kena berbetulan muafakat khabar mereka dengan realiti yang berlaku. Itu orang panggil benar. Lawannya dusta apa? Iaitu tidak mutabaqah, ghairul mutabik. Tidak kena dengan realiti yang berlaku. Khabar gapo hak mereka cakap tentu tidak. Itu. Mesti mereka benar, tentu tidak mereka dusta. Dalil yang mana dalil? Kena ada dalil. Jangan duk taklid tu guru kan. Ilmu ni tidak dimemadakan dengan taklid. Tak boleh dengan taklid. Sebab apa tak boleh dengan taklid? Sebab saat kita nak mati nanti, kita duk cerita dah kan. Saat kita mati ni walaupun beriuk anak beranak kita duk keliling, duk akak ngatik ke, duk akak tahlil ke. Kalau anak beranak jauh lah. Kalau anak beranak benar juga, dia duk buai seokok duk luar. Mati dah lagi pak munya. Oh jahat ada lah tu. Duk kacak bila atas saka cuma oleh saka. Mati dah. Mati dah weh. Oh tu nyanyi boleh anak beranak hak benar lagu tu kan. Anak beranak hak tidak benar pun duduk mengaji Quran agak apa. Kita tak nampak dah duduk tepi ni. Kalau duduk tengah kita hak nak mati ni, sakaratul maut. Sangat-sangat sakaratul maut tu kita duduk di alam di antara dunia dengan alam barzakh, duduk tengah-tengah ni. Roh kita ditarik sikit-sikit daripada kaki naik ke atas, sikit-sikit. Ketika tunya syaitan ni berusaha untuk kafirkan kita. Gitu. Jadi syaitan ni dia tidak akan berhenti selagi mana kita tak kafir. Ingat baik, tu kerja syaitan. Setakat zina, minum arak, risuah, merapok, curi, bunuh orang, syaitan tak berhenti lagi. Berkata dia ni tak ada dah syaitan ni, kata ni dia dah apa syaitan. Dah, syaitan akan berhenti bila dia kafir. Gitu dah. Bila dia berzina dan dia i'tikad zina halal. Ketika tu syaitan settle masalah. Kafir dah ni. Kekang aku dah dengan aku. Itu. Wa qala syaitan lil insan ukfur. Kata syaitan kepada manusia, kufur olehmu. Falamma kafara, tak mana kafir sungguh manusia. Akhirat esok kata syaitan, inni bari'um min. Aku tak kenamu siapa? Ada tu ni. Inni akhafullah rabbal alamin. Aku pun takut pada Tuhan yang semesta alam ni. Tu syaitan Jadi saat kita nak sakaratul maut tu, syaitan mari berupa dengan rupa-rupa orang hak kita sayang. Kita dengar kata, kita setuju angin, kita taat ke dia. Sama ada mak pak kita. Atau tok guru kita. Tu mari berupa mak pak atau abah mari we kita sakit ni. Oh lah abah saya kamu. Pada bukan abah kita dah tu. Syaitan tu. Abah saya kamu, abah nak ayat kamu bahawasanya Muhammad bukan rasul. Sebenarnya kita duk kena tipu jak di zaman-zaman tu. Percayalah abah ayat ni. Kalau nak bahagia percaya ni. Padahal syaqawah tu, isyqa tu. Kalau kita percaya kafir kita. Ikutlah mari berupa dengan tok guru ke, janggut, celok, bersebah atas tekok ni, sugi telinga kiri kanan. Allah tok guru mari weh kita sakit. Tok guru saya lah kamu ni. Hak dulu hamba mengajar atas masjid seorang mula tak betul belaka. Tak betul tok guru ni. Tak betul. Hak betul lah ni lagu ni Tuhan kita lagu ni, Nabi kita tu tak ada gini-gini sifat. Habis apa sahaja i'tikad hak boleh dikufur, syaitan akan usaha untuk kita tu terima. Kalau kita i'tikad ni tidak hasil daripada dalil, bukan al-jazmul mutabiqu lil waqi'i nasyi'un ad-dalil, siap kita. Bukan hasil daripada dalil, tapi hasil ikut mulut tok guru. Gitu tok guru ni. Waktu kata, gitu. Bawa mu tahu lah ni. Tu gak melekil maut pun cabut nyawa, mati kafir, tak ada pasal-pasal. Maka sebab tu ilmu ni tidak boleh dengan taklid. Mesti kita kena ada dalil. Dah. Maka apa dalilnya? Kita i'tikad dalam hati kita mesti para rasul tu benar, tentu tidak mereka tu dusta. Dalilnya
Kalau nabi-nabi rasul-rasul tidak bersifat dengan benar, ni yang berkecek ni nanti klik mikirlah, tak padan dengan duduk dengar cahaya gitu ya ni. Mula-mula ni kena nasma'u. Kemudian nanti au naqilu, barulah ma kunna fi ashabis sa'ir. Itu dalam Quran, dalam suratul Mulk. Duk baca surah Al-Mulk ngaji sangat, tak tahu berapa makna ni. Qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kena nasma'u dulu, kena dengar dulu. Jangan kita pakai mikir sendiri, tak ada cara nak mikir, jangan. Man akhazal ilmal aqaidi fi kutubin bila syaikhin dakhalat fi qalbihi al-awhamu. Barang siapa ambil ilmu akidah daripada kitab semata-mata tanpa ada tok guru yang mengurai, maka masuk dalam hati dia segala sengka-sengka, rasa-rasa gini kok, ada main rasa-rasa, siap, jangan. Tak kena ngaji lah, kena dengar dulu. Lepas tu pelik mikir. Pandai mikir sendiri, betul kau tok guru ni, betul kau ustaz ni, terang mikir. Kalau Nabi tidak bersifat dengan benar, kalau para rasul tidak bersifat dengan sidqun, dengan benar, maka tentu dia bersifat dengan lawan bagi benar. Apa lawan bagi benar? Dusta. Maka kalau rasul-rasul bersifat dengan dusta, maka dusta juga khabar Allah Ta'ala. Khabar Allah Ta'ala juga dusta. Sebab apa? Sebab Allah membenarkan para rasul. Allah Ta'ala membenarkan para rasul. Allah Ta'ala membenarkan para rasul. Dalilnya para rasul tu benar mana? Mukjizat dia. Mukjizat para rasul tu menempati firman Allah Ta'ala, sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Itu menempati pada tempat firman Allah Ta'ala lagu, tapi bukan bunyi lagu tu. Sebab apa tiap-tiap orang nak jadi rasul, tiap-tiap orang jadi rasul ni apabila dia kata hamba rasul, hamba Rasulullah, semua manusia akan tanya, mana mukjizat? Itu kan? Mana mukjizat? Mana mukjizat? Tak boleh rasul kata, jangan pakai mukjizat lah, akui sajalah saya rasul. Mana boleh lagu tu? Mesti itu sudah menjadi satu syarat dah. Mana mukjizat? Betul tak awak rasul? Mana mukjizat? Bila minta mukjizat, para rasul akan tunjuk mukjizat ni. Apa mukjizat? Amrun khariqun lil adati yazharu ala yadi mudda'in nubuwah. Itu perkara yang mencarikan adat yang zahir pada diri orang yang mengaku kenabian, kerasulan. Itu dia panggil mukjizat. Maka mukjizat ni menempati pada tempat firman Allah Ta'ala, sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Telah benar hambaku pada tiap-tiap barang yang dia sampaikan daripada aku. Itu dipanggil mukjizat. Contoh nak mudah faham lagu ni. Contoh ini jangan buat misal macam tu pula. Contoh nak kita mudah faham. Satu hari ada perhimpunan rakyat jelata ramai-ramai. Tuanku Sultan pun akan mari. Duli yang Maha Mulia Tuanku Sultan pun akan mari berhimpun dengan rakyat jelata ramai-ramai. Bila dah duduk dah di satu stadium, satu padai kan, tiba-tibanya ada satu hamba Allah bangun cacih. Dia pakai mikrofon, Assalamualaikum tuan-tuan, para hadirin semua, para hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan semua. Hamba ni ialah utusan Doli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan yang ada di atas singgah sana. Hamba ni seorang lelaki. Tanda kata dakwah hamba ni benar apabila hamba kata Tuanku Sultan duduk bangun 3 kali, maka itu menunjukkan apa dakwah hamba sebagai utusan Tuanku Sultan ialah benar, tidak dusta sekali-kali. Bila dia kata lagu tu, Tuanku Sultan duduk di atas singgah sana pun bangun duduk 3 kali. Bangun duduk 3 kali. Rakyat jelata nampak tak? Nampak, tengok. Maka perbuatan sultan duduk bangun 3 kali tu mencari adab bagi tak kira sultan ada orang tu. Tiba-tiba sultan duduk bangun apa main gapo lagu tu sultan. Mencari adab mencari adab tu. Tapi power dia menyebabkan semua kata, oh betul sungguh sultan akui. Tapi sultan akui tidak dalam bentuk bunyi
mikrofon speaker box lain pula benar apa yang disampaikan oleh laki-laki tersebut. Dah. Sebab apa tak kuat dilalah qaulian. Sebab apa? Boleh dia orang guna keset kau apa dah tadi, tapi dengan perbuatan kuat selalu. Orang pakat tengok belakang, betul lah sultan duduk bangun sungguh 3 kali. Orang panggil apa tu? Dilalatul fi'liyah aqwa min dilalatil qauliyah. Itu dilalah perbuatan itu lebih kuat daripada dilalah perkataan. Itu lagu tu. Maka sebab itulah pembenaran di atas dakwaan para nabi, para rasul bukan dalam bentuk bunyi suara sadaqa abdi fi itu mukjizat. Bila para nabi, para rasul tunjuk mukjizat, betul sungguh dia ni rasul. Ada apa tu? Seolah-olah mukjizat tu menempati pada tempat firman Allah, sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Telah benar ini hambaku pada tiap-tiap barang yang dia sampaikan daripada aku. Mukjizat. Tak kira mukjizat apa. Sebab itulah Musailamatul Kadzdzab bila dia mengaku dia rasul kan, orang minta mukjizat. Bila minta mukjizat dia kata, mana ada hak buta kat sini? Ada buta sebelah mata seorang hamba Allah tu. Dia mai, aku nak tunjuk mukjizat. Dia pun baca ayat. Hak buta sebelah, dua-dua belah buta. Tu dia panggil apa? Ihanah. Ihanah dia panggil dah. Menghina ke dia pula. Tu ada telaga air dia tu tak berapa nak limpah. Musailamatul Kadzdzab kata, mai aku tunjuk mukjizat. Aku rasul ni seperti Muhammad juga. Aku juga rasul seperti Muhammad. Mai aku tunjuk mukjizat. Mana telaga hak tak berapa nak subur sangat air dia. Tak apa limpah mana air, tak berapa nak limpah mana air. Mai aku ludah. Ludah. Hak tak berapa nak limpah, kering kotor terus air. Pakam nyopoh orang menata ni gila. Molek-molek ada air, jadi tak ada air. Bukan kata nak limpah dak, kering terus. Itu dia panggil apa? Ihanah, nak menghina ke seorang yang penipu tadi tu. Tiba-tiba kalau rasul ni penipu, tidak benar, tidak bersifat dengan sidqun, bahkan kizbun, bermakna rasul Allah pun pendusta juga. Sebab apa pendusta? Kerana kaedahnya tasdiqul kadzib kizbun. Itu membenarkan si pendusta tu pendusta juga. Gitu kan? Gitu kan? Kita tahu dah dia pelawak, kita tahu dah dia menipu. Tapi oleh kerana tak boleh ni member aku. Kita betul. Ya betul ni, betul. Kita tu menipu tak? Penipu juga lah jawab dia. Kita membenarkan si pendusta, kita pun pendusta juga. Kalau Nabi Rasul tu pendusta, tidak sidqun, tidak benar, maka Allah membenarkan di atas si pendusta, maka Allah pendusta. Boleh Allah pendusta? Kata boleh jadi kot, takut Allah tak tahu kot. Kafir lah kata kalau Allah tak tahu. Jahil pula lebih pada falsafah tadi pula. Falsafah kata Tuhan tu tahu tapi tak tahu dengan detail pun kafir dah. Kalau kata tak tahu mutlak gitu ke Tuhan, lebih pada kafir falsafah lagi lah jawab dia. Tak boleh jadi Tuhan pendusta ni. Kalau Tuhan pendusta, teruk benar Tuhan. Dok pun Tuhan tidak pendusta, cuma Tuhan tak tahu kok Nabi dia ni penipu. Teruk lagi. Mana mu kata Tuhan jahil pula. Nak kata gua ni. Akhirnya kepala otak kita jadi tak boleh, tak terima nak kata para Nabi Rasul tu pendusta. Tentu Nabi Rasul bersifat dengan benar. Itu dalil dia. Itu dalil dia. Jadi lepas ni balik duduk makan nasi goreng ke apa, mikir sendiri betul. Betul sungguh. Tu barulah akidah kita tu hasil daripada dalil sendiri, bukan taklid mulut tok guru dah. Ambil ayat ni sebagai pembuka jalan. Lepas tu nak mikir sendiri, mikir apa ni? Ada dah lorong dia. Biar nampak sendiri kepala otak. Betul sungguh. Tu habis situ. Kemudiannya kata dia, kedua amanatun, artinya kepercayaan. Wallahu a'lam. Begitu dulu dah. Siddiq so ya hari ni ya.
Nak, lagu tu ngaji kalau kata Allah sidik so tak bila nak habis ke ni. Kalau nak baca laju sungguh, kedua amanah, ketiga tabligh. Habislah ada pun sifat. Kalau baca gitu baik tak usah panggil ustaz mengajar. Baik duk kekeng depan TV bila baca pun cepat habis. Wallahu a'lam wa ilmuhu ata. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.